أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan lagi. Kita masih lagi dipanjangkan umur, kita masih lagi dapat bertemu di dalam sidang kuliah online kita. Kerana seperti yang kita maklum, virus COVID-19 masih lagi semakin meningkat, semakin meningkat di negara kita ini, khususnya di negeri Selangor Darul Ihsan, yang mana negeri Selangor mencatatkan antara jumlah yang paling tertinggi setakat ni. Jadi lantaran itu masih lagi tidak dibenarkan, tidak dibenarkan solat berjemaah, solat Jumaat di surau ataupun di masjid secara beramai-ramai, dan juga kuliah pun juga ditangguhkan. Jadi yang dibenarkan hanyalah melalui sidang kuliah online saja. Tak apa, ala kulli hal, alhamdulillah kita dapat juga bersama-sama, kita dapat juga bersama-sama berkongsi sedikit ilmu, berkongsi sedikit amalan yang mana insya-Allah dapat kita lakukan, kita amalkan sepanjang kita dalam tempoh PKP ni. Maknanya nak katanya, kalau dalam tempoh PKP ni tak dapat kita duduk rumah, jangan disia-siakan masa yang ada, peluang yang ada. Kalau boleh kita tingkatkan amalan kita, kita banyakkan amalan kita. Untuk apa? Untuk nak menambahkan lagi saham-saham akhirat kita. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita pada malam ini. Kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan doa ketika apabila kita bangun daripada tidur. Yang mana satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis daripada Sunan Abu Daud daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata apa? Kata Aisyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah bangun daripada tidur, Rasulullah buat apa? Kabbara ashran. Nabi akan bertakbir sebanyak 10 kali. Allahu Akbar sebanyak 10 kali. Wa hamida ashran. Dan Nabi juga akan bertahmid sebanyak 10 kali. Alhamdulillah. Dan Nabi akan mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi juga sebanyak 10 kali. Kemudian Nabi akan mengucapkan subhanal malikil quddus sebanyak 10 kali. Wastaghfara ashran. Dan Nabi akan beristighfar sebanyak 10 kali. Wa hallala ashran. Dan Nabi akan bertahlil la ilaha illallah juga sebanyak 10 kali. Kemudian Nabi akan berdoa, Allahumma inni a'udzubika
min dhiqid dunya wa min dhiqi yaumil qiyamah wa dhiqi yaumil qiyamah. 10 juga sebanyak 10 kali. Kemudian barulah Nabi bersiap-siap untuk menunaikan solat. Jadi ini tuan-tuan, muslimin muslimat, salah satu amalan apabila kita bangun daripada tidur. Ini yang dilakukan, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi bangun tidur, Nabi akan bertakbir sebanyak 10 kali. Kemudian Nabi akan bertahmid sebanyak 10 kali. Kemudian Nabi mengucapkan Subhanallahi wa bihamdihi 10 kali. Nabi mengucapkan pula Subhanal Malikil Quddus sebanyak 10 kali. Nabi beristighfar Astaghfirullahal Azim sebanyak 10 kali. Kemudian Nabi bertahlil La ilaha illallah sebanyak 10 kali. Dan Nabi berdoa Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah, juga sebanyak 10 kali. Kemudian Nabi bersiap untuk menunaikan solat. Ya. Jadi ini amalan yang patut kita lakukan, patut kita tiru, ya. Patut kita tiru sebab apa? Dia datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasalah kita ni kan tuan-tuan muslimin muslimat, kadang-kadang antara kita ni dia tidur, kadang-kadang dia terjaga tengah malam, ya. Terjaga tengah malam disebabkan beberapa sebab, ya. Contoh, mungkin ada yang dia nak buang air, ataupun dia terjaga tu sebab mungkin dahaga, ya. Mungkin musim cuaca panas, musim panas, tak hujan, malam pun panas, tengah-tengah malam tidur tu pukul 3-4 pagi terjaga. Sebab apa? Dahaga. Ya, dahaga dia nak minum. Ataupun dia terjaga tu disebabkan gangguan mimpi. Ya. Mimpi dia tengah tidur, mimpi lari-lari jatuh dalam gaung. Terjaga, ya. Dah jatuh, mimpi jatuh gaung tu terjaga, tersedar. Ya. Jadi kadang-kadang ni bila kita terjaga daripada tidur tengah-tengah malam, dan kita rasakan, ya, kalau Nabi bangun tengah malam, Nabi akan bertahajud, ya. Jadi kita ni kadang-kadang kita bangun tengah malam tak sengaja, lepas tu kita rasa nak tahajud malas, ya. Kita rasa mengantuk lagi ni. Jadi kita rasa susah nak tahajud. Kalau tahajud pun kadang-kadang takut rasa yalah tak khusyuk ke apa ke semua tu. Jadi kita tak nak. Kita tak nak tahajud dan kita nak tidur balik. Boleh, tak ada masalah tuan-tuan, ya. Kalau kita rasa nak tidur balik, boleh, tak ada masalah. Cumanya jangan kita terus tidur. Ya. Kita bangun sebab nak buang air contoh. Kita bangun sebab nak minum. Kita bangun sebab gangguan mimpi, ya. Bila dah selesai semua tu, dah buang air, mungkin dah minum, mungkin dah rasa okey daripada mimpi tu, tiba-tiba kita rasa nak tidur balik, jangan terus tidur. Ya, jangan terus tidur. Buat apa yang macam Nabi ajar tadi. Kalau boleh buat yang macam Nabi ajar, bagus. Itu yang afdal. Apa dia? Bertakbir 10 kali, bertahmid 10 kali. Kemudian ucapkan Subhanallahi wa bihamdihi 10 kali. Kemudian Subhanal Malikil Quddus 10 kali. Istighfar 10 kali. Tahlil 10 kali. Kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah 10 kali. Lepas tu nak tidur balik, tidurlah. Tak ada masalah, ya. Kita rasa mengantuk, nak tahajud susah, kita takut ialah tak laratlah nak tahajud kan. Kita rasa nak tidur balik. Boleh. Tapi jangan terus tidur. Lakukan seperti apa yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya. Allah, ustaz, panjang sangat ustaz. Nak takbir 10 kali, tahmid 10 kali, nak baca semua tu kadang tak ingat apa semua tu. Buat apa yang kita tahu. Ya, buat apa yang kita tahu. Nak baca Quran, nak baca surah Al-Fatihah, boleh. Baca 3 qul, boleh. Ya. Ataupun kita nak zikir ikut cara kita yang kita tahu, boleh, tak ada masalah. Ya. Zikirlah. Kita nak zikir subhanallah, boleh. Ataupun kita nak istighfar, boleh. Ya.
Kita terjaga tu, lepas tu kita rasa nak tidur balik, sebelum tidur tu kita istighfar. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ataupun Astaghfirullahal azim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ikut, ya. Ikut apa yang kita senang, ikut apa yang kita selesa, ikut apa yang kita suka. Ya. Kita nak zikir lain boleh, kita nak istighfar pun boleh, apa sahaja. Yang penting kita buat, kita jangan terus tidur balik. Ya. Kita terjaga 3-4 pagi, dah buat apa semua tu, mungkin nak buang air, nak apa ni, dahaga nak minum ke, dah selesai semua tu, kita rasa nak tidur balik, boleh tidurlah, ya. Sementara nak tunggu subuh tu nak tidur, tapi jangan terus tidur. Buatlah sedikit amalan, ya. Kita istighfar. Mana tahu istighfar tu merupakan istighfar yang terakhir bagi kita, ya. Dan mana tahu juga istighfar yang kita buat tu tiba-tiba Allah terima. Ya. Siang tadi kita dah buat dosa banyak. Banyak kita buat dosa siang tadi. Malam tu kita tidur, kita terjaga dan kita rasa nak tidur balik, tapi sebelum tidur tu kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Tiba-tiba kita tak tahu istighfar itu yang Allah terima. Ya. Allah terima istighfar kita tu, Allah angkat, dan malam tu juga ditakdirkan itu istighfar kita yang terakhir. Ya, kita tak tahu. Jadi bila kita tidur tu kita sempat istighfar dan Allah terima istighfar tu, insya-Allah ya kita akan selamat. Tetapi yang pentingnya amalan tu. Ya, amalan tu yang kita kena lakukan. Jadi tolong ya tuan-tuan muslimin muslimat, ini saya pesan terutamanya untuk diri saya sendiri yang bercakap. Ya. Kalau kita terjaga tengah malam, kita terbangun daripada tidur dan kita rasa tak nak tahajud. Ya, kita tak nak tahajud, kita rasa mengantuk, rasa nak tidur balik, boleh, ya. Cuma sebelum tidur tu kita lakukanlah sedikit amalan. Ya, zikir ke, baca Quran yang pendek-pendek, ya, surah-surah pendek, kita zikir apa yang kita tahu. Kalau kita dapat buat yang macam Nabi buat ni, yang Nabi ajar ni, itu yang paling afdal. Sebab apa? Kita buat ikut apa yang Nabi ajar. Takbir 10 kali, tahmid 10 kali, subhanallahi wa bihamdihi 10 kali, subhanal malikil quddus 10 kali, istighfar 10 kali, tahlil 10 kali, dan doa Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah 10 kali. Kemudian kalau rasa nak tidur juga balik, tidurlah, ya. Asalkan kita telah melakukan sedikit amalan. Tak dapat kita buat yang macam Nabi ajar tu, kita buat apa yang kita tahu, apa yang kita mampu. Ya. Yang pentingnya kita jangan terus tidur. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita masuk kepada tajuk yang baru. Disunatkan bagi kita memulakan, ya, disunatkan bagi kita memulakan pada memakai pakaian dan memakai kasut, memakai seluar, dan yang seumpama dengannya, kita mulakan dengan bahagian kanan. Ya, kita mulakan dengan bahagian kanan dan kita menanggalkannya dengan dimulakan dengan bahagian kiri kemudian kanan. Ya. Tuan-tuan muslimin muslimat, disunatkan, ya, disunatkan bagi kita apabila kita nak melakukan sesuatu perbuatan ataupun sesuatu pekerjaan, ataupun disunatkan bagi kita nak memakai pakaian, kita nak pakai baju, kita nak pakai seluar, kita nak pakai kasut, ya, disunatkan kita mulakan dengan bahagian yang kanan. Ya, disunatkan kita mulakan dengan bahagian kanan. Sebab apa? Baju ada dekat tangan, bahagian tangan tu ada dua. Satu bahagian kanan, satu bahagian kiri. Jadi kita nak pakai tu, kita kena disunatkan, kita masukkan dulu
melalui tangan kanan. Ya. Dah masuk melalui tangan kanan, barulah kita masukkan bahagian tangan kiri. Kita pakai baju, pakai kasut, pakai seluar, dan seumpama dengannya, mestilah dimulai dengan bahagian kanan. Dan bila kita nak buka, ya, kita nak buka baju, nak buka seluar, buka kasut, kita kena mulakan dengan bahagian yang kiri dulu. Nak pakai, kena mulakan dengan bahagian kanan dulu. Bahagian kanan, kemudian kiri. Bila nak buka, kita kena mulakan dengan bahagian kiri dulu, kemudian baru bahagian kanan. Nak buka kasut, buka belah kiri dulu. Dan selesai buka belah kiri, baru buka belah kanan. Nak buka seluar, buka belah kiri dulu. Selesai baru buka sebelah kanan. Begitu juga apabila kita memakai celak. Kita nak bercelak, kena bahagian kanan dulu. Kita nak bercelak, kita nak menggosok gigi, kita nak memotong kuku, kita nak mencukur misai, kita nak mencabut bulu ketiak, kita nak masuk ke dalam masjid, kita nak keluar daripada tandas, kita nak berwuduk, kita nak mandi, kita nak makan, kita nak minum, kita nak berjabat salam, kita nak istilam hajar aswad, kita nak ambil dan juga serahkan barang, kena disunatkan kita mulakan dengan bahagian kanan. Ya. Kita kena mulakan dengan bahagian kanan dan kebalikannya bahagian kiri. Ya. Disebut dah tadi, kita nak pakai celak, kita nak gosok gigi, nak potong kuku, nak cukur misai, cabut bulu ketiak, nak masuk masjid, keluar daripada tandas, kita nak berwuduk, kita nak mandi, kita nak makan, kita nak minum, kita nak berjabat salam, kita nak istilam hajar aswad, kita nak ambil dan serahkan barang, kenalah disunatkan melalui dengan bahagian yang kanan dulu. Ya, kita mulakan dengan bahagian kanan dan kebalikannya barulah dengan bahagian kiri, kemudian barulah kanan. Ya. Itu yang disunatkan. Disunatkan kita kena mulakan dengan bahagian kanan. Apa sahaja setiap perbuatan, ya. Setiap perbuatan yang kita nak lakukan, kita kena mulakan, disunatkan kita mulakan dengan bahagian kanan. Ya. Yang disebut tadi, kita nak ambil barang, kita nak serahkan barang, disunatkan dengan bahagian tangan kanan, ya. Kita mulakan dengan bahagian tangan kanan, ya. Contohlah kita beli barang, ya. Kita beli kuih. Kita beli kuih dekat, adalah makcik jual kuih tepi jalan tu, kita beli. Kita bayar dengan tangan kanan, kita nak ambil kuih tu pun dengan tangan kanan, ya. Tapi kadang-kadang berlaku, ya tuan-tuan muslimin muslimat, ya, kalau boleh kita mulakan, ya. Kalau boleh kita kena buat. Kita buat, kita nak bayar, kita bayar tangan kanan, kita nak ambil barang tu pun dengan tangan kanan. Ya. Kadang-kadang berlaku, ya, walaupun bukan di pihak kita, kadang-kadang di pihak penjual. Ya, di pihak penjual kadang-kadang berlaku. Kita dah bayar dengan tangan kanan, kita nak ambil dengan barang dengan tangan kanan, tiba-tiba di bahagian pihak penjual, dia contoh, dia bagi barang tu, diserahkan barang, kuih yang kita beli tadi tu, diserahkan dengan tangan kiri. Ya, kadang-kadang berlaku, ya. Saya pun banyak kali dah kena, ya. Diserahkan dengan tangan kiri, cumanya yang bagus tu dia bagi tahu, dia minta maaf. Minta maaf lah ya, saya bagi tangan kiri. Tu tak apalah, tu kita tak apalah. Kalau dah dia bagi tahu macam tu kira selesailah, ya. Dan kalau dia tak bagi tahu pun, diserahkan di tangan kiri, kita ambil tangan kanan, kita anggap selesai, ya. Kalau rasa kita nak tegur dia pun boleh, tuan-tuan, ya. Kalau kita rasa dah lah dia bagi tangan kiri, dia tak cakap apa pula tu, ya. Dia diam je, dia bagi tangan kiri. Kalau kita rasa nak tegur dia, boleh, tuan-tuan, ya. Kalau kita rasa nak tegur dia, tegurlah dengan cara yang berhemah, ya. Cara yang paling lembut, cara yang paling hikmah, ya. Cara yang bila kita tegur tu,
penjual tadi tu boleh terima. Ya. Jangan kita pula kita tegur dengan cara yang tak betul. Kita marah dia, kita tengking dia, apa bagi tangan kiri? Tak belajar adab ke? Ya? Tak tahu ke? Sunnah ni, sunnah apa ni, kalau bagi tangan kanan tu itu sunnah. Ya? Ni bagi tangan kiri ni nak ikut siapa? Tak ikut Nabi, nak ikut siapa? Ikut setan. Jangan macam tu ya tuan-tuan. Ya? Kalau nak tegur, tegurlah dengan cara yang paling berhikmah. Ya? Ataupun kalau tak nak tegur, anggap saja perkara tu selesai. Ya, kalau dia serah barang tangan kiri, dia diam je, kalau yang minta maaf tu bagus, ya. Tapi kalau dia diam, kita anggap perkara tu tak apalah, selesailah, ya. Mungkin dia tak tahu, ya. Tapi kalau kita nak tegur, tegurlah dengan cara yang paling beradab. Kalau tak nak tegur, kita anggap selesai, ya. Ataupun kalau kita, yelah sekarang ni kan, kalau orang niaga, kadang-kadang dia iklan dalam media sosial, dia bagi nombor telefon, kita tahu. Ya? Tempat yang aku beli kuih ni tadi, aku tahu dia punya nombor telefon. Ya? Boleh nak contact dia. Ya? Jadi kalau kita rasa nak tegur juga, kita nak tegur daripada depan takut. Ya? Jadi kita tegur dia melalui kita contact dia. Mungkin WhatsApp dia, ataupun kita SMS dia. Boleh tegur dengan cara yang lembut. Ya. Gunalah ayat yang sesuai lah. Ya. Ataupun sebelum tegur tu kita minta maaf dulu. Dia minta maaf lah, Kak, tadi saya beli kuih tadi, akak pulangkan baki ataupun akak bagi serahkan barang tadi dengan tangan kiri. Ya. Kita bagi tahulah yang sunnah sepatutnya dengan tangan kanan. Lepas tu tengok dia reply apa. Kalau dia tak reply, kita anggap selesai. Ataupun kalau dia reply, oh minta maaf lah, tadi akak tak perasan lah, akak nak cepat tadi, banyak kerja apa semua tu, lagi pun tangan kanan kotor. Kalau dia cakap macam tu, dia cakap baik-baik, kita pun, tak apalah Kak, saya beritahu je, terima kasih ya. Kita anggap, okey, selepas tu selesai. Ya. Tapi kalau kita dah contact dia, kita dah SMS dia, kita dah WhatsApp dia, tiba-tiba dia balas, ya, dia balas dengan cara yang kasar. Ya. Dia balas, suka hati aku lah, ya. Kau siapa nak sibuk-sibuk? Kau apa, ahli syurga ke apa tu? Kalau dia balas macam tu, kita diam. Kita balas juga, tak apalah, terima kasih ya. Okey, lepas tu kita anggap selesai, ya. Cumanya di pihak kita, ya, tuan-tuan muslimin muslimat, kita kena amalkan. Ya, kita dah tahu sunnahnya kita mulakan dengan tangan kanan, dengan bahagian kanan. Kita nak terima barang, kita nak ambil barang, kita mulakan sunnahnya dimulakan dengan tangan kanan. Jadi kita buat. Ya, kita buat. Itu antaranya, ya. Tapi yang dia bagi tahu tadi, banyak amalan tadi. Ya, banyak amalan tadi yang sepatutnya dimulakan dengan tangan kanan, ya, dengan bahagian kanan. Baik. Cumanya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu ikut perkara ataupun ikut perbuatan yang boleh kita mulakan dengan bahagian kanan. Sebab apa? Ada perbuatan, ada perkara ataupun ada amalan, ada perbuatan yang elok, ya, yang baik, tetapi kita tidak boleh mulakan, bukan tak boleh, kita susah nak mulakan dengan bahagian kanan. Contoh, ya, contoh kita sebagai pemandu yang nak memandu kereta. Ya, kita nak masuk kereta. Tambah pula di Malaysia, di negara kita ni, cara pemanduan kita menggunakan sistem right hand drive, ya, pemanduan sebelah kanan. Ya. Jadi kalau kita nak buka pintu, boleh kita buka dengan tangan kanan. Cuma yang nak masuk dalam kereta tu, susah bagi kita kalau kita nak masuk dengan kaki kanan. Susah tuan-tuan, dia susah, ya. Jadi dekat situ ada susah dia, ada masyakkah dia, ya. Jadi kalau kita nak masuk juga dengan kaki kanan, boleh, ya. Takut-takut tersilap langkah, tersilap pijak lantai tu, tergolek pula kita atas jalan. Dah jadi mudarat, ya. Jadi dekat situ bila ada kesusahan tak apa, itu dimaafkan, ya. Jadi boleh tak kita nak masuk kereta dengan kaki kiri? Boleh, tak ada masalah,
Ya. Jangan bila dengar malam ni, oh ustaz ajar malam tadi kena buat perkara ni semua dengan bahagian kanan dulu, ya. Jadi besok ustaz dia nak masuk kereta, dia nak pemandu nak masuk kereta tu, dia nak masuk kaki kiri, nak masuk kaki kanan, ya. Nak masuk kaki kanan sebab apa? Ustaz dah ajar kena buat kaki kanan dulu. Ya, jadi dekat situ dah ada berlaku kesusahan. Jadi tak perlu tuan-tuan, ya. Itu dimaafkan, ya. Ataupun dia rasa nak kena kaki kanan juga ni, dia masuk ikut belah penumpang. Dia masuk ikut belah penumpang, masuk kaki kanan, dah masuk belah penumpang tu terus pula ke tempat pemandu, ya. Itu juga dah menjadi satu kesusahan, ya. Kemudian nak keluar karang, dia tahu kena keluar kaki kiri dulu. Dia keluar, pindah pula daripada tempat pemandu, pindah tempat penumpang, baru dia keluar kaki kiri dulu, ya. Jadi situ dah dah menjadi satu kesusahan. Jadi tak perlu, ya, benda tu tak perlu. Ya, kalau kita rasa kita nak masuk kereta tak boleh susah dengan kaki kanan, masuklah dengan kaki kiri, tak ada masalah, ya. Keluar pun kita keluar kaki kanan dulu, baru keluar kaki kiri. Itu tak apa, tak ada masalah. Sebab apa? Susah untuk kita nak mulakan dengan bahagian kanan dulu, ya. Tapi perkara-perkara yang boleh kita mulakan dengan bahagian kanan, kita kena buat, ya. Macam tadi tu, kita nak masuk masjid, kita nak masuk rumah, kita nak masuk kedai, kita nak masuk pejabat, perkara-perkara yang baik kita kena mulakan dengan kaki kanan, bahagian kanan dulu, ya. Kita mulakan dengan bahagian kanan, diikuti dengan bahagian kiri. Bila kita nak sudahi, kita kena mulakan dengan bahagian kiri dulu, kemudian baru bahagian kanan. Kita nak masuk rumah, masuk kaki kanan dulu. Masuk masjid, kaki kanan dulu. Keluar daripada rumah, keluar daripada masjid, kena keluar kaki kiri dulu, kemudian baru diikuti dengan kaki kanan, ya. Ikutlah ada beberapa amalan tu, ya. Mesti dimulakan dengan bahagian kanan dan bahagian kiri, kecuali kita masuk ke dalam tandas, dalam tempat-tempat tak elok. Itu baru disunatkan kita mulakan dengan bahagian yang kiri dulu, ya. Masuk tandas kena masuk kaki kiri dulu, keluar kena keluar kaki kanan dulu, ya. Baik. Sebab apa? Ini yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Yang kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kepribadian yang unggul, ya, yang menjadi contoh, jadi tauladan kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini menunjukkan keutamaan, ya, keutamaan kita mendahulukan sebelah kanan dalam setiap perbuatan menjadi amalan yang paling disukai, yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi suka. Nabi suka kalau kita melakukan setiap amalan dengan bahagian kanan dulu. Ya, Nabi suka. Sebab apa? Bukan saja Nabi suka, sebab bahagian kanan itu menunjukkan sesuatu perkara yang baik, ya. Bahagian kanan menunjukkan sesuatu perkara yang baik. Seperti mana Allah juga suka bahagian kanan. Sebab apa? Kalau kita di hari kiamat nanti, ya, kita di hari kiamat, tuan-tuan muslimin muslimat, kita di hari kiamat apabila kita nak menerima, ya, kita nak menerima kitab amalan kita, ditentukan kalau kita dapat terima buku amalan kita itu dengan tangan kanan, insya-Allah nasib kita akan baik, ya. Tapi kalau kita terima amalan kebaikan, ya, buku amalan kebaikan kita tu dengan tangan kiri, itu cerah masa depan, ya tuan-tuan. Maksudnya nasib kita tak baik, ya. Kalau kita dapat tangan kanan, insya-Allah nasib kita baik. Maknanya banyak amal kebaikan yang kita lakukan yang memberatkan amalan kita. Tapi kalau kita terima buku amalan kita tu dengan tangan kiri, kita tunggulah akibatnya, ya. Jadi nak menunjukkan bahagian kanan ini paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bahagian kanan ini memberi makna yang baik, ya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat,
kita nak melakukan sesuatu amalan, sesuatu pekerjaan, sesuatu perbuatan, kita kena mulakan dengan bahagian yang kanan dulu. Ya, perkara-perkara baik yang kita nak mulakan, tolong mulakan dengan bahagian kanan dulu. Apa saja. Ya, nak pakai baju ke, nak pakai seluar ke, nak pakai kasut ke, kita nak potong kuku, kita nak masuk masjid, nak masuk rumah, nak masuk pejabat, masuk kedai, apa semua tu, tolong mulakan dengan bahagian yang kanan dulu. Yang perbuatan ataupun pekerjaan yang boleh. Pekerjaan yang susah kita nak mulakan dengan bahagian kanan, tak apalah, kita mulakan dengan bahagian yang kiri. Tak apa, itu dimaafkan. Ya, jangan kita nak tukar. Ya, kita dah tahu susah kita nak mulakan dengan bahagian kanan, kita nak buat juga. Ya, kita nak juga bahagian kanan tu. Sebab apa? Kita nak dapat amalan, kita nak dapat amalan sunnah bahagian kanan tu. Tapi benda tu susah. Ya, yang tu jangan, tak perlu kita buat. Sebab apa? Di situ terdapat kesusahan. Ya. Tapi perkara-perkara lain yang boleh kita mulakan dengan bahagian kanan, kita mulakan, kita buat. Ya. Baik. Itu tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat ni dirahmati Allah sekalian. Jadi insya-Allah kita akan sambung tajuk yang baru, iaitu doa ketika menanggalkan pakaian. Sebelum ni kita pernah bincangkan, ya. Sebelum ni kita pernah bincangkan doa ketika memakai pakaian, dan hari ni kita bincangkan pula doa ketika membuka pakaian, ya, ataupun doa ketika menanggalkan pakaian. Baik. Satu hadis daripada Anas radhiyallahu anhu. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, tabir, ya, tabir antara penglihatan jin, tabir antara penglihatan jin dan juga aurat Bani Adam ialah apabila orang Muslim itu mengucapkan, seseorang Muslim itu hendak menanggalkan pakaiannya, dia mengucapkan Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ya, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Baik, itu ialah doa ketika membuka pakaian. Ya, mengikut hadis tadi yang Nabi kata apa? Kita sebagai Bani Adam, ya, kita sebagai manusia, antara kita dengan syaitan ada tabir aurat. Ya, ada tabir yang kita ada tabir di antara kita dan juga antara kita dan juga jin, ya. Antara kita dan juga jin ni ada tabir aurat dia, ya. Dan maksudnya, dan ini berlaku apabila seseorang Muslim tu dia hendak menanggalkan pakaiannya. Ya, seorang Muslim tu bila dia nak tanggalkan pakaian dia, sebab apa? Kita sebagai manusia, Allah takdirkan kita tak boleh melihat jin. Ya, kita tak boleh melihat jin, kita tak boleh melihat syaitan, tetapi syaitan dan juga jin boleh melihat kita. Ya, syaitan dan juga jin boleh melihat kita. Jadi nak katanya tabir antara kita dan juga jin dan juga syaitan ni, dia berlaku apabila kita hendak menanggalkan pakaian. Maksudnya, kalau kita berpakaian, jin boleh melihat kita. Ya, bila kita berpakaian, jin boleh melihat kita. Tetapi bila kita hendak menanggalkan pakaian, ya, kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan doa. Apa dia doa dia? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kita nak buka pakaian, kita kena baca doa tadi.
Apa dia? Bismillahillazi la ilaha illahu. Untuk apa? Untuk nak menjadi tabir, untuk nak menjadi hijab, untuk nak menjadi penghalang. Penghalang daripada apa? Penghalang daripada jin dan syaitan melihat aurat kita. Ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kita kena ingat. Ya. Sebab apa? Ini yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Allah sebut di dalam surah Al-A'raf ayat 27. Ya, Allah kata apa? Saya bacakan maksud dia. Allah kata, wahai anak-anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga, sambil ia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang mana sebelum itu tertutup. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan syaitan dan juga jin boleh melihat kita dalam keadaan kita berpakaian dan dalam keadaan kita tidak berpakaian. Sebab itu yang Nabi ajar, ya. Nabi ajar apa? Nabi ajar kepada kita kalau kita nak buka baju, kalau kita nak buka seluar, kita nak buka pakaian, kita kena baca doa tadi. Apa dia doanya? Bismillahillazi la ilaha illahu. Bismillahillazi la ilaha illahu. Ya. Kita baca doa tu, Bismillahillazi la ilaha illahu. Kita buka pakaian, insya-Allah akan terhalang, akan ada hijab, akan ada tabir, terhalang pandangan syaitan, pandangan jin daripada aurat kita. Ya. Jadi itu yang kita kena ingat, itu yang kita kena tahu. Ya. Kita berpakaian lengkap, syaitan, jin boleh nampak kita. Kita nak tanggalkan pakaian, kita tanggalkan macam tu saja, syaitan dan jin akan nampak kita, badan kita, aurat kita. Dan yang Nabi ajar, kalau kita nak buka pakaian, sebelum buka, bacalah doa tadi, Bismillahillazi la ilaha illahu. Untuk apa? Untuk sebagai tabir, sebagai hijab, sebagai pendinding, sebagai penghalang. Kita buka baju, kita baca doa tadi, kita buka, syaitan dan jin tidak akan dapat melihat aurat kita. Ya, tidak akan dapat melihat aurat kita, tak dapat lihat badan kita. Ya. Itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Doa ketika kita hendak membuka pakaian. Bacalah Bismillahillazi la ilaha illahu, baru buka. Kita nak buka seluar, kita nak buka baju, ya, kita nak buka kain, kita buka, kita baca doa tu, syaitan, jin tidak dapat melihat aurat kita. Sebab apa? Kita dah baca doa tadi. Kalau kita main buka saja, tak baca apa-apa, syaitan, jin akan dapat melihat aurat kita dan itu boleh menjadi penyebab kepada gangguan. Ya. Kita main buka aja, syaitan tengok, jin tengok, ya. Jin tengok, jin nampak, oh macam ni dia ni, badan dia ni, oh six pack, oh ini bukan biasa-biasa ni, ya. Dia suka, ya. Jadi bila dia suka tu, kadang-kadang boleh menjadi sebab, ya, terjadinya berlakunya gangguan. Ya, berlakunya gangguan, jin suka, jin menempel kat kita, dia damping dengan kita. Sebab apa? Dia suka dengan aurat kita, bentuk badan kita. Puncanya bila kita buka pakaian, kita tidak membaca doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nak buka tu kena buat apa yang Nabi ajar, kita buat. Baca doa. Bismillahillazi la ilaha illahu, buka, ya. Insya-Allah tidak akan terlihat aurat kita kepada jin dan juga syaitan. Ataupun alah susahlah ustaz nak ingat apa semua doa tu. Baca biar doa Melayu tak apa, ya. Dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah
kita mintalah dengan nama Allah supaya terlindung aurat aku daripada gangguan jin dan juga syaitan, ya. Kalau tak dapat baca yang Nabi ajar tadi, bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu, kita buat doa Melayu, kita rekalah apa-apa pun, janji betul dengan maksud dia, ya. Dengan nama Allah semoga terhalanglah, ya, aurat aku daripada gangguan jin dan syaitan, baru kita buka, ya. Yang penting bila kita nak buka pakaian, jangan kita buka terus, ya. Jangan kita buka terus. Ini sebagai biar dia menjadi tabir, menjadi penghalang, menjadi hijab, ya, aurat kita kepada jin dan juga syaitan, ya. Okey, baik. Ya, semoga kita dapatlah, kita dapat amalkan. Ini sebab apa? Ini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung. Kita sambung sikit lagi doa ketika keluar daripada rumah. Ya. Doa apabila kita keluar daripada rumah. Hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang apabila dia keluar daripada rumah, dia membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, maka akan didoakan baginya kufita wa wuqita wa hudita wa tanaha anhu syaitan. Dan daripada riwayat yang lain ditambah, ya, dikatakan, berkatalah syaitan bagi syaitan yang lain, ya, bagaimana pendapat kamu tentang lelaki tadi yang telah diberi petunjuk, yang telah dicukupkan dan juga yang telah diberi perlindungan, ya. Ni Nabi ajar kepada kita doa apabila kita hendak keluar daripada rumah. Kita nak keluar daripada rumah, ada juga doa yang Nabi ajar. Apa dia doa dia? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Bila kita baca doa ni, kita akan didoakan balik. Ya, kita akan didoakan balik apa dia? Kufita, akan dicukupkan urusan kita. Wa wuqita, dan kita akan dilindungi. Ya, kita akan dilindungi. Wa hudita, dan kita akan diberi petunjuk. Dan wa tanaha anhu syaitan. Ya, syaitan akan hilang, akan lari daripada sisi kita. Dengan syarat kita baca doa tadi bila kita nak keluar daripada rumah. Apa dia? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kita baca doa ni, kita akan didoakan balik. 3 doa kita akan didoakan. Apa dia? Kita akan diberi kecukupan urusan kita, kita akan diberi perlindungan, dan kita akan diberi petunjuk, dan syaitan hilang daripada kita, daripada sisi kita. Ya. Tapi amalan dia nak keluar rumah, baca doa ni tadi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Urusan kita akan dicukupkan, kita akan diberi perlindungan, dan kita akan diberi petunjuk. Syaitan juga hilang daripada kita. Syaitan lari. Ya. Ada syaitan lain yang nak kacau kita. Ya, syaitan lain nak kacau kita. Syaitan tadi ni, yang lari tadi ni, dia akan bagi tahu kepada syaitan tadi. Syaitan tadi bagi tahu apa? Engkau nak kacau dia, tak payah, ya.
tadi dia keluar rumah tadi, dia dah baca doa Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Ya. Dia dapat jaminan apa dia? Urusan dia dah cukup. Urusan dia dicukupkan, dia diberi perlindungan dan dia diberi petunjuk. Jadi kalau kau nak kacau dia, tak payah. Ya. Kau tak boleh kacau dia. Sebab apa? Dia dah dapat jaminan ketiga-tiga tadi. Ya. Jadi kalau kau nak kacau dia, kau lupakanlah. Kau pergi balik, pergi cari orang lain. Kacau orang lain. Ya. Engkau cari orang yang keluar rumah tak baca doa. Kalau ada orang yang keluar rumah tak baca doa, orang tu kau nak kacau, kau kacau. Tapi kalau dia ni tadi, lelaki ni tadi, dia keluar rumah, dia dah baca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Ya. Engkau nak kacau dia, kau takkan boleh. Sebab apa? Dia dah dapat jaminan, diberi kecukupan, diberi petunjuk dan diberi perlindungan. Kalau syaitan lain nak kacau, ada pula syaitan lain yang halang. Dia suruh kalau nak kacau pergi cari orang lain. Ya. Jadi itu amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita apabila kita hendak keluar daripada rumah. Ya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat kena ingat ya. Kita nak keluar daripada rumah, kita kena bacalah doa tadi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Pendek je. Ya. Doa yang pendek. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Tetapi fadilat dia, kelebihan dia sangat besar. Ya. Kita baca doa tadi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya. Kita akan didoakan balik dengan cukupnya urusan kita, kemudian kita akan diberi perlindungan dan kita akan diberi petunjuk dan kita akan selamat daripada gangguan syaitan. Ramai syaitan nak kacau kita, tapi ada syaitan lain yang menghalang. Dia kata tak payahlah, ya. Sebab apa? Kita dah selamat. Nak cari, nak kacau, pergi cari orang lain, ya. Tapi nak menunjukkan besarnya fadilat, besarnya kelebihan doa ketika keluar daripada rumah. Yang penting kena baca. Ya, yang pentingnya kena baca bila kita nak keluar daripada rumah. Jangan keluar macam tu je, ya. Sebab apa tuan-tuan, muslimin muslimat, kita tahu. Ya, kita tahu, kita maklum sekarang ni kita dalam suasana pandemik, ya, COVID-19. Jadi COVID ni kita nampak tak? Kita tak nampak. Lainlah kalau mata kita ni ada mikroskop. Kalau mata kita ada mikroskop, mungkin kita boleh nampak. Ya. Kita jalan tengok, oh di situ ada COVID. Tengok, oh situ ada COVID. Situ ada COVID. Kita boleh elak. Tapi ni kita tak nampak. Ya. Kita tak nampak, jadi kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita keluar rumah, kita main keluar je. Ya. Jadi ada risiko di situ. Ya. Jadi sebagai amalan, sebagai pendinding, sebagai ikhtiar kita, ini yang Nabi ajar. Nak keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya. Tapi ini tak memberi jaminan kalau kita keluar kita akan selamat daripada COVID. Kalau Allah nak takdirkan kita Allah nak takdirkan kita kena, kita akan kena juga, ya. Tapi ini sebagai ikhtiar. Ya, ini sebagai ikhtiar, ini sebagai amalan. Ya. Ini sebagai ikhtiar, sebagai amalan kita kena buat dan kita doakanlah, ya. Kita doa juga supaya kita selamat daripada virus tadi itu, ya, ataupun bahaya-bahaya ataupun bencana-bencana yang lain, ya. Jangan kalau nak keluar tu jangan nak keluar macam tu je, ya. Satu sebab apa? Kita terlepas daripada amalan. Ya, amalan yang mudah yang Nabi ajar, yang memberi fadilat yang besar. Satu lagi, kalau kita main keluar je, kita lebih terdedah kepada bahaya, kepada bencana, ya. Jadi biarlah itu menjadi amalan dan menjadi pendinding kepada kita, ya, menjadi penyelamat kepada kita. Kita amalkan, ya. Kita amal sebab kita lakukan sebagai amalan dan kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai pendinding, ya, sebagai
yang boleh menyelamatkan aku daripada sebarang bahaya ataupun sebarang bencana ataupun sebarang musibah. Ya. Kita kena yakin. Sebab apa? Ini amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi dah bagi tahu dah. Kalau kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, kita akan didoakan balik. Kita akan dicukupkan urusan. Kita akan diberi perlindungan, ya. Dan kita akan diberi petunjuk. Ya, jadi kita amalkan dan kita kena yakin, ya, kita kena yakin ini sebagai satu penyelamat kepada kita daripada sebarang bahaya dan juga daripada sebarang bencana ataupun musibah, ya. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rasanya untuk malam ni sekadar ini saja dulu yang dapat kita kongsikan, dapat kita bincangkan. Jadi apa yang baik itu sama-samalah kita amalkan, ya. Beberapa amalan yang saya kongsikan tadi, yang mana amalan itu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajar oleh Nabi kepada kita. Jadi kalau boleh kita amalkanlah, ya. Saya cakap saya pesan ni terutamanya kepada diri saya, ya. Saya pesan terutama kepada diri saya yang bercakap dan kepada tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi sama-samalah kita amalkan, ya. Sama-sama kita amalkan. Kalau boleh jangan kita tinggalkan. Ya, kalau boleh jangan kita tinggalkan, kita amalkan sebagai ini sebagai satu amalan, ya. Bila kita buat insya-Allah ada ganjaran, ada fadilat, ada kelebihan, dan kita minta juga supaya ini sebagai satu pendinding, sebagai penyelamat kepada kita daripada sebarang bencana ataupun musibah, ya. Jadi insya-Allah sekadar ini saja dulu. Panjang umur, insya-Allah kita akan bertemu di lain kali, di lain hari, di lain masa. Cumanya kita mintalah kalau boleh biarlah pertemuan kita pada masa akan datang pertemuan secara bersemuka, ya, pertemuan secara bersemuka di masjid, di surau, yang mana kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala tarik balik, Allah angkat, Allah lenyapkan, ya, virus COVID-19 daripada negara kita khususnya dan satu dunia umumnya, ya. Baik, sekadar ini saja dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang kelemahan saya mohon maaf kepada semua. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam, ya. Sekadar ini saja dulu. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.